Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak calon SPM tahun 2020 dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti video pendek saya pada kali ini. Saya sekali lagi Cikgu Wan Muhammad Suami Wali Ibrahim daripada Pejabat Pendidikan Daerah Bulim Bandar Baru akan berkongsi video pendek ini. Kali ini saya akan kongsi konsep-konsep ringkas di bawah tajuk pembezaan di bawah subtajuk titik pusingan maksimum dan juga titik minimum. Semoga perkongsian ringkas saya ini membantu anak-anak, terutamanya anak-anak calon SPM untuk tahun 2020. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, kita lihat dulu apakah nilai bagi DYDX pada ketika titik pusingan ataupun turning point, dan apa juga nilai DYDX di titik maksimum, dan apakah nilai DYDX di titik minimum. Baik, kita dah belajar di bawah tajuk persamaan kuadratik dan fungsi kuadratik, di mana dalam persamaan y in term of x atau y dalam sebutan x, kita ada dua keadaan y, iaitu y bernilai minimum atau y bernilai maksimum. Seperti dalam paparan skrin, graf yang saya tunjukkan ini adalah y-nya minimum, manakala graf yang satu lagi ini adalah y-nya maksimum. Iaitu kes ini adalah minimum, ini adalah kes minimum, dan kes yang satu lagi adalah kes maksimum. Maksimum atau minimum ini anak-anak merujuk kepada y, sebab dalam persamaan lengkung ini adalah dalam bentuk y dalam sebutan x. Baik anak-anak, sebelum ni kita dah belajar bahawa di dalam lengkung ini kita boleh lukis satu garis tangent, dan kecerunan garis tangent tersebut, kecerunan garis tangent kepada lengkung diwakili oleh dy dx. Kita dah bincang sebelum ini. Dan untuk titik minimum atau untuk keadaan y minimum ini, saya pada titik minimum ni saya boleh lukis satu garis tangent yang sentuh titik minimum. Dan kalau kita lihat garis ini, garis tangent yang sentuh titik minimum ini, dia adalah selari dengan paksi x. Begitu juga saya juga boleh lukis satu lagi garis, iaitu garis tangent, garis yang sama, cuma kali ini dilukis pada titik maksimum, iaitu pada keadaan y adalah maksimum. Garis ini juga dilihat selari dengan paksi x. So untuk dua-dua kes y minimum dan y maksimum, garis tangent yang dilukis adalah selari dengan paksi x. Semua orang sedia maklum bahawa kecerunan garis tangent adalah dy dx. Okey, kecerunan garis tangent anak-anak adalah dy dx. Begitu juga untuk kes maksimum, kecerunan garis tangent adalah dy dx. Dan garis yang selari dengan paksi x, nilai kecerunannya adalah kosong. Untuk kes minimum, nilai kecerunannya kosong atau dy dx-nya kosong. Untuk kes maksimum juga, dy dx-nya kita dapat kosong. Untuk dua-dua kes, titik minimum dan titik maksimum, dalam kes kita ini, minimum dan maksimum tadi merujuk kepada nilai y. Saya ambil contoh mudah di sinilah. Katakan kita ada koordinat dia adalah katakan 25, maka inilah nilai y. Nilai y yang maksimum adalah 5. Begitu juga sebaliknya, boleh juga ditunjuk dengan menggunakan kaedah yang sama. Kita ada titik minimum, katakan sini 1, 4. Maka nilai minimum bagi y untuk kes kita ini adalah 4, dan dia berlaku bila mana x-nya bernilai 1. Okey anak-anak. So kita dah dapat dua, iaitu pada titik minimum dan juga pada titik maksimum, nilai dy dx-nya adalah kosong. Okey, pada titik maksimum atau titik minimum, nilai dy dx-nya kosong. Dua-dua titik ini secara umumnya dikenali sebagai titik pusingan atau turning point. Kenapa dia dipanggil titik pusingan? Okey, kalau macam itu, titik pusingan juga, pada keadaan titik pusingan juga, dy dx-nya juga adalah kosong. So, titik minimum, titik maksimum, titik pusingan, ketiga-tiga kes dy dx-nya kosong.
Baik, sekarang saya nak bawa fahaman anak-anak sekalian, kenapa dia dipanggil titik pusingan. Baik, titik pusingan dia merujuk kepada perubahan kecerunan. Okey, anak-anak, dia merujuk kepada perubahan kecerunan. Okey, kalau dilihat untuk kes minimum, ini saya padam anak-anak dah jelas ini maksimum dan minimum. Untuk kes minimum, kecerunan sebelum titik pusingan, ini adalah titik pusingan. Begitu juga untuk kes maksimum, ini juga titik pusingan yang maksimum. Untuk kes minimum, titik pusingan yang minimum. Sebelum titik pusingan, nilai kecerunannya adalah negatif. Kemudian dia melalui titik pusingan di mana nilai kecerunannya adalah atau dy dx lah. Dy dx-nya adalah kosong. Dan selepas titik pusingan untuk kes minimum, kita perhati nilai kecerunannya adalah positif. So titik pusingan tadi merujuk kepada perubahan kecerunan daripada negatif melalui kosong dan seterusnya bertukar menjadi positif. Begitu juga untuk kes maksimum, daripada positif melalui kosong dan akhirnya bertukar kepada negatif. So titik pusingan merujuk kepada pertukaran nilai kecerunan positif negatifnya. Untuk kes minimum, perubahannya daripada negatif ke positif melalui kosong. Kemudian untuk kes maksimum, perubahannya kecerunan yang positif. Kita bergerak dari sini ke sini, kecerunan dia positif. Kemudian dia jumpa kecerunan yang kosong, akhir sekali dia akan jumpa kecerunannya akan bertukar jadi negatif. Itu sebab disebut sebagai titik pusingan. Okey anak-anak, sampai di sini, sampai ke skrin ini, kita boleh buat kesimpulan bahawa pada titik minimum, pada titik maksimum dan juga pada titik pusingan, maka dy dx-nya adalah sama dengan kosong. Ingat ya, contoh kita ini kita merujuk kepada y dalam sebutan x. Kita merujuk kepada y dalam sebutan x. So kalau ada satu fungsi luas atau ada satu fungsi isi padu atau volume, fungsi luas dalam sebutan x atau fungsi isi padu dalam sebutan x. Katakan fungsi luas kita adalah a dalam sebutan x, a dalam sebutan x. Maka pada ketika luas maksimum atau luas minimum, maka dA per dx lah di sini sama dengan kosong sebab dia merujuk kepada luas yang maksimum atau luas yang minimum. Begitu juga kalau isi padu. Kalau isi padu maksimum atau isi padu minimum, maka hasil pembezaan bagi fungsi isi padu tadi akan nilai dia adalah kosong. Okey, harap anak-anak jelas itu. Baik anak-anak, itu beberapa konsep mudah saya jelaskan tadi anak-anak, beberapa konsep mudah untuk kes titik pusingan, nilai minimum dan juga nilai maksimum. Okay, seterusnya anak-anak, kita pergi kepada beberapa contoh soalan yang saya dapat kongsi di sini berkaitan dengan konsep maksimum, minimum dan juga titik pusingan yang baru saja kita ulang kaji tadi, yang anak-anak dah lama pun belajar dulu di sekolah. Baik, kita lihat soalan ini. Diberi bahawa y sama dengan 2x darab dengan 4 tolak x. Kemudian A disuruh cari dy dx. Soalan bonus lah. Kalau soalan macam ni kita tak dapat jawab malang lah bagi kita. Ini soalan bonus, soalan aras yang paling rendah dalam tajuk pembezaan ni. Okay. So untuk A kita, so dy dx, kita hanya lakukan proses pembezaan. 2 kali 4, 8. 8x, so kita bezakan, kita akan dapat 8. Tolak dengan 2x kuasa 2 dibezakan, kita akan dapat 4x. Nah, selesailah soalan A. Untuk soalan B, nilai x. Soalan dia nak nilai x apabila y adalah maksimum. Nah, apabila y adalah maksimum, maka dy dx dia adalah kosong. Maka 8 tolak 4x ni nilai dia adalah kosong. Bila anak-anak kira, anak-anak akan dapatlah bahawa x-nya adalah sama dengan 2. Selesai soalan B. Untuk soalan C, nilai maksimum bagi y. Bila y akan minimum? Bila y akan maksimum? Apabila dy dx sama dengan kosong. Ketika dy dx sama dengan kosong, nilai x-nya adalah 2. Maka soalan C seolah-olah bertanya pada kita, berapakah nilai y jika atau apabila x-nya bernilai 2? So anak-anak, kita just ganti dalam equation. Y itu kita akan dapat 2 darab 2, kemudian 4 tolak 2. Tempat x-nya kita ganti dengan 2. So 2 kali 2 kali 2. So jawapan dia adalah 8. Okay, nilai y apabila x sama dengan 2 itu nilai maksimum bagi y. Okay, nilai maksimum bagi y. Anak-anak, kalau kita ulang kaji semula tajuk ni dalam quadratic equation, quadratic function, nilai maksimum, so kita boleh plot graf kita sebenarnya. Nilai maksimum, graf adalah berbentuk maksimum,
dan dia berlaku ketika X sama dengan 2 dan nilai maksimumnya adalah 8. Okay? Dia berlaku ketika X sama dengan 2 dan nilai maksimumnya adalah 8. Baik, semoga anak-anak jelas dalam penerangan saya ini. Baik, kita pergi pada soalan berikutnya anak-anak. Fungsi kecerunan suatu lengkung. Ingatlah kita dah tengok dalam video pendek saya sebelum ini di bawah tajuk pembezaan. Fungsi kecerunan merujuk kepada dy dx. So diberi sini fungsi kecerunan suatu lengkung adalah Hx kuasa 2. Di mana H dan K adalah pemalar. So dy dx dia adalah Hx kuasa 2 anak-anak . Lengkung mempunyai titik pusingan di 2, negatif 4 dan kecerunan normal kepada lengkung pada X sama dengan negatif 1 adalah negatif 1/6. So dia ada dua situasi di sini. Pertamanya disebutkan titik pusingan berlaku pada koordinat 2, negatif 4 dan kecerunan normal kepada lengkung pada titik X sama dengan negatif 1, kecerunan normalnya adalah negatif 1/6. So apa yang kita dapat bentuk di sini anak-anak? So kita dapat lihat dalam kes maklumat bahawa titik pusingan berlaku pada 2, negatif 4. Apa berlaku pada titik pusingan? Kita baru bincang tadi, iaitu dy dx akan dapat kosong ketika x-nya sama dengan 2 anak-anak. So kita just ganti dalam fungsi kecerunan tadi, kita gantikan x dengan 2, maka kita dapatlah 2 kuasa 2 tolak k 2. Okey, ini adalah nilai kecerunan. Pada titik pusingan, nilai kecerunan dia adalah kosong. So, kita dapat pemudahkan. Kita akan dapat 2H tolak K sama dengan kosong. Itu satu persamaan. Kita nak cari soalan, minta kita cari nilai H dan K. So, bila ada dua benda yang kita nak cari, H dan K, maka kita kena tulis sekurang-kurangnya dua persamaan. Itu persamaan yang pertama daripada situasi titik pusingan. Situasi yang kedua menceritakan tentang kecerunan normal. Disebut kecerunan normalnya, okey anak-anak, kecerunan garis normal disebut adalah sama dengan negatif 1/6. Maka kecerunan tangennya adalah 6. Dengan yang demikian, nilai dy dx-nya adalah 6. So, ketika apa? Ketika x-nya bernilai negatif 1. Maka kita boleh ganti dalam formula yang diberi, dalam fungsi kecerunan yang diberi x dengan negatif 1 tolak k negatif 1 sama dengan 6. Sama dengan 6 nilai kecerunannya. So kita akan dapat pemudahkan di sini h tambah k sama dengan 6. Dan kita masukkan di sini, daripada sini anak-anak kita akan dapat bahawa K sama dengan 2H, maka kita gantikan K dengan 2H, kita akan dapat 3H sama dengan 6, maka H sama dengan 2. Bagaimana kita nak cari K? Lihat di sini. H tambah K sama dengan 6, so kalau H-nya bernilai 2, maka K-nya adalah 4. Okey anak-anak. Jelas, ada dua situasi yang anak-anak diberi di sini. Tolong jelas. Yang pertama, titik pusingan berlaku pada X sama dengan 2. Pada titik pusingan, dy dx adalah sama dengan 0. Yang kedua, kecerunan normal negatif 1/6 berlaku ketika X sama dengan negatif 1. Bila kecerunan normal negatif 1/6, maka kecerunan tangen adalah 6. Kita semua tahu sebelum ni bahawa kecerunan tangen adalah dy dx. So, di sinilah kita dapat tulis dy dx sama dengan 6 apabila x-nya adalah negatif 1. So, kita selesai dua persamaan ini, anak-anak akan dapat jawapan H sama dengan 2 dan K sama dengan 4. Bila anak kita pergi pada soalan seterusnya, ini adalah soalan kebat lah, berkaitan dengan kehidupan harian ni dikatakan soalan kebat untuk matematik tambahan. Akibat daripada peningkatan kos sara hidup, Rizal telah menanam beberapa jenis sayuran di kawasan lapang bentuk segi 4 tepat di belakang rumahnya. Belakang rumah tu tak penting, tanam sayur tu tak penting. Yang penting di sini dia nak cakap pada kita, bentuk kawasan itu adalah segi 4 tepat. Okey. Kalau saya boleh label, dia ada 4x dan 6 tolak x. Sini pun 4x lah anak-anak. Dan di sini pun
6 tolak X lah untuk itu. Okey, itulah segi empat tepat yang dia minta, yang dia ada kawasan di belakang rumahnya. Dia bercadang untuk memagar kawasan tersebut yang ukuran yang kita dah terjemahkan dalam rajah yang saya paparkan di skrip. Cari panjang dalam meter pagar yang perlu apabila luas. Okey, keyword dia sini luas maksimum. Okey, keyword dia adalah luas maksimum. So bila luas maksimum, kita kena cari fungsi luas. Luas bagi segi empat ini adalah A-nya sama dengan area for luas. A-nya sama dengan 4X didarab dengan 6 tolak X. Okey, itu adalah fungsi bagi luas. Dan apabila luas maksimum, hasil pembezaannya, apakah hasil pembezaannya? Apabila luas maksimum, maka dA dx adalah sama dengan kosong disebabkan luas adalah maksimum. Baik, dA dx, apakah dA dx? Saya terus ganti dengan kosong. dA dx adalah 4 kali 6, 24x. So, kita hasil differentiate dia, hasil pembezaannya, kita akan dapat 24 tolak 4x kuasa 2, kita dapat 8x. Baik, dari sini kita akan dapat bahawa maklumat kita x sama dengan 3. Baik, itu maklumat kita. X sama dengan 3 apabila luas kawasan nak dipagar ini adalah maksimum. Soalan dia tanya panjang. Baik, kita rujuk pada sini. Sekarang kita tahu panjang dia apabila X sama dengan 3, sini akan dapat 12. Dari mana 12? Kita gantikan X dengan 3 untuk 4X. 4 kali 3, 12. So, sini pun 12, 6 tolak 3, 3. Sini pun 3. So, panjang dia 12 tambah 12 tambah 3 tambah 3. So, panjang dia kita akan dapat 12. 24 tambah 6. So, panjang dia adalah 30 meter lah. Okey, panjang pagar dia adalah 30 meter. Kunci dia luas maksimum. So, bila luas maksimum, hasil pembezaan. Inilah hasil pembezaan. Ini adalah dA dx. Anak-anak, saya pemudahkan. Itu adalah dA dx. So, dA dx dia adalah kosong. Dari sini kita akan dapat nilai X sama dengan 3. Dia tanya luas. Kita substitute saja X ni dengan 3. Ni X ni anak-anak. Kita substitute dengan 3. Maka saya akan dapat, inilah ukuran dia. Dia minta cari perimeter sebenarnya. 12 tambah 12 tambah 3 tambah 3. So, kita dapat 30 meter. Sangat senang anak-anak. Jangan fikir susah. Senang. Matematik tambahan ni senang. Asalkan kita faham konsep-konsep yang dikemukakan. Konsep-konsep yang telah dibincang oleh guru-guru anak-anak sebelum ni. Tolong fahami dengan sebaiknya. Baik anak. Okey, saya rasa ini soalan yang terakhir yang sempat saya bincang dengan anak-anak untuk kali ini. Okey, Gani mempunyai sekeping zinc berbentuk segi empat tepat juga dengan perimeternya 24 cm. Dia ingin menggunakan kepingan zinc itu untuk bina sebuah silinder terbuka pada kedua-dua hujung. Kalau saya boleh lukis secara ringkas, dia ada zinc. Zinc ni dia guna untuk bentuk silinder dengan hujung terbuka. Hujung terbuka. So, kalau silinder ni, tinggi dia kita anggap sebagai H. Dan permukaan yang terbuka ini, bulat tu, R dia sebagai R. Radiusnya sebagai R. Maka sini kita boleh tulis H. Sini pun H. Ini adalah 2 pi R, circumference of circle. Dan di sini juga 2 pi R. Apa yang diberi pada kita? Keliling, perimeter. Bagi zinc ini adalah 24. So, kita akan dapat, kita tambah semua ni. Okey, kita tambah semua ni, kita akan dapat sama dengan 24. Anak-anak, so saya pemudahkan, saya akan dapat 2 pi R tambah H sama dengan 12. Okey, semua dapat dibagi 2. Daripada asalnya, 4 pi R tambah 2H sama dengan 24. So, dipermudahkan dapat 2 pi R tambah H sama dengan 12. Itu maklumat yang kita tahu setakat ni lah. Kemudian, cari panjang dan lebar dalam cm kepingan zinc itu supaya isi padu silinder yang dibentuk adalah maksimum. Apakah isi padu silinder? Formulanya diberi untuk anak-anak. V sama dengan pi R kuasa 2H. Bila isi padu, kita kena differentiate. Kita kena bezakan fungsi isi padu. Baik, bila kita nak buat lakukan proses pembezaan, dV
Di sini kita tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab kita ada dua sebutan di sini, R dan juga H. So kita nak lakukan proses pembezaan macam mana? dV over dr atau dV over dh. So kita ada masalah di sini. So kita ingat semula apa yang kita catat sebelum ini. Dia ada hubungan di antara H dan R. Apabila kita tak dapat lakukan pembezaan di atas fungsi asal bagi isi padu, kita lihat semula berkaitan yang diberikan. Dia ada hubungan antara H dan R. So sini saya boleh tulis H sama dengan 12 tolak 2 pi R. Okey, H sama dengan 12 tolak 2 pi R. So, kita gantikan H ini dengan 12 tolak 2 pi R. So, sekarang saya akan dapat V saya sekarang sudah jadi pi R kuasa 2, 12 tolak 2 pi R diganti pada tempat H ini. Okey, tempat H ini diganti dengan 12 2 pi R yang kita dapat hubungan antara H dan R di situ diberi oleh soalan berdasarkan pada perimeter yang diberi. So bila saya differentiate, kalau anak-anak nak darat masuk dulu pun 12 pi R kuasa 2 tolak 2 pi kuasa 2 R kuasa 3. Baik, anak-anak differentiate sekarang adalah dV dr. Okey, dV dr kita akan dapat 24 pi R tolak 3 kali 2, 6 pi kuasa 2 R kuasa 2. Itu yang kita dapat. Dan ini adalah kosong. Sebab apa kosong? Sebab dinyatakan dalam soalan bahawa isi padu adalah maksimum. So, kalau kita selesaikan 24 pi R sama dengan 6 pi kuasa 2 R kuasa 2. Sebab 24 pi R tolak 6 pi kuasa 2 R kuasa 2 adalah kosong. Maka 24 pi R samalah dengan 6 pi kuasa 2 R kuasa 2. Bila diselesai, anak-anak selesai sini, anak akan dapatlah bahawa R sama dengan 4 bahagi pi. Okey, isi padu maksimum berlaku ketika R sama dengan 4 bahagi pi. Soalan minta kita cari ukuran dia. Inilah, cari nilai-nilai ni lah. Baik anak-anak, kalau kita ganti, anak-anak ganti tempat R ni dengan 4 per pi, maka kita akan dapatlah ukuran ganti dengan tempat per pi. So, saya akan dapat, saya ambil contoh satu saja sini. 4 pi. R dia sekarang adalah 4 per pi. So, nilai dia adalah 8. So, nilai di sini adalah 8. Di sini juga sama, 8. Dan untuk H, nampak? Saya tak ada ruang nak tulis. Lihat pada catatan kita awal tadi. Ini adalah nilai H dia. H sama dengan 12 tolak 2 pi R. 2 pi R tadi kita dah kira. 2 pi R adalah 8 ni. So, maka 12 tolak 8 nilai sini adalah 4. Nilai sini adalah 4. So, kita menjawablah soalan sekarang. Cari panjang dan lebar. Maka panjang dia adalah 8 dan lebarnya 8 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Itu adalah kehendak soalan. Ingat anak-anaknya, isi padu maksimum. So, kita lakukan proses pembezaan terhadap fungsi isi padu tadi. Nilai dia adalah kosong. Tapi di sini jadi kita tersangkut. Kita tak boleh nak bezakan kerana V dalam dua sebutan sekarang. Sebutan R dan juga sebutan H. Sebab tu kita merujuk pada hubungan antara H dan R supaya kita boleh convert, kita boleh tukar equation V tadi, fungsi V tadi sama ada dalam sebutan R atau dalam sebutan H, salah satu. So kita dah tukar dia kepada dalam sebutan R, maka kita boleh lakukan proses pembezaan dV over dr. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, sampai di situ saja perkongsian ringkas saja berkaitan dengan tajuk pembezaan di bawah subtajuk titik pusingan, maksimum dan minimum. Tadi saya tunjukkan juga beberapa contoh soalan kebat atau soalan yang berkaitan dengan day life, berkaitan dengan kehidupan harian, bagaimana soalan ini menguji kefahaman kita tentang konsep-konsep maksimum dan minimum dalam tajuk ini. Baik, sekian untuk saya kali ini anak-anak. Semoga anak-anak sentiasa beroleh kejayaan yang cemerlang. Saya doakan anak-anak akan dapat menjawab
kertas matematik tambahan yang insya-Allah akan diadakan pada 10 hari bulan nanti dengan baik dan cemerlang. Semoga kecemerlangan menjadi milik anda, insya-Allah. Sekian, terima kasih anak-anak.